Hello, apa kabar semua? Kembali lagi dalam Bijak Stories. Hari ini saya nak mencerita kisah di sebalik Jeff Bezos, iaitu CEO Amazon. Setiap tokoh yang berjaya mempunyai kisah hidup yang memberi inspirasi. Jeff Bezos, salah seorang orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan bersih $202.8 bilion Amerika, Bezos mempunyai kisah perjalanan yang luar biasa. Mari kita terokai bagaimana keberanian, ketabahan dan inovasi beliau membawa kejayaan yang gemilang. Jeffrey Preston Bezos lahir pada 12 Januari 1964 daripada pasangan Jacqueline Bezos dan Ted Jorgensen di Albuquerque, New Mexico, Amerika Syarikat. Sewaktu kecil ayahnya bercerai dengan ibunya. Selepas 3 tahun, Jacqueline Bezos bertemu dengan Miguel Bezos dan berkahwin pada 1968. Selepas itu, Miguel Bezos bercadang untuk menukar nama menjadi Jeff Bezos. Ayah kandungnya bersetuju untuk menggantikan nama Jeff supaya dia tidak akan mengingati Jeff. Dalam wawancara Jeff Bezos berkata mengenai ayah kandungnya, dia tidak pernah berjumpa dengan ayah kandungnya tetapi sebenarnya dia pernah tinggal bersamanya selama setahun semasa Jeff berumur setahun. Jorgensen menyedari bahawa dia adalah seorang ayah dan suami yang kurang baik. Setelah dia sedar, dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pemabuk dan membuka kedai basikal Jorgensen. Jorgensen berkahwin lagi tetapi dia tidak mempunyai anak bersama pasangan barunya. Jadi Jeff adalah satu-satunya anak dia. Sejak kecil, bakat Jeff dalam bidang mekanik sudah nampak. Malah, dia boleh membaiki sendiri barang elektrik yang rosak. Dia juga mempunyai minat yang kuat dalam ilmu sains. Dia berpindah ke Miami, Florida. Jeff berminat dengan komputer. Dan dia adalah salah seorang pelajar terbaik di sekolahnya. Sewaktu Jeff remaja dia pernah bekerja di McDonald's. Dalam temu bual dengan Akademi Pencapaian pada tahun 2001, Jeff mendedahkan bahawa dia belajar banyak daripada pengalamannya bekerja di McDonald's. Jeff belajar bagaimana untuk memimpin pasukan untuk bekerja dengan cekap dalam persekitaran yang sibuk dan memberikan perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan. Pengalamannya ini di McDonald's juga membantunya mengembangkan kebiasaan kerja keras dan tekun yang membantunya berhasil di masa depan. Jeff sangat meminati bidang astrofizik dan ingin menjadikannya sebagai matlamat kerjayanya. Tetapi malangnya pada masa itu dia berputus asa dan akhirnya kembali kepada sains komputer yang digemarinya. Beliau juga mencipta beberapa program komputer. Jeff akhirnya lulus dengan ijazah sarjana muda sains dalam kejuruteraan elektrik. Selepas menamatkan pengajian di kolej, agak mudah untuk dia mendapat pekerjaan. Jeff bermula dari bekerja di Wall Street dalam bidang sains komputer. Kemudian dia juga bekerja di beberapa syarikat terkenal seperti syarikat networking, syarikat perkhidmatan keuangan perdagangan antarabangsa, kemudian pindah ke Banker Trust sebagai manager. Dan terakhirnya bekerja di syarikat Dassault Co. Dalam 4 tahun dia telah menjadi naib presiden. Pada tahun 1994 di New York, Jeff sedang sibuk bekerja. Dia hampir terlupa bahawa ada meeting bersama David. Neko menjemput Jeff pergi ke bilik mesyuarat. Anak buah David telah memberi idea untuk membentangkan sistem pelaburan dalam talian tetapi David masih mengharapkan idea lain selain daripada itu. David menekankan bahawa semua idea mesti berdasarkan data supaya keuntungan dan kerugian daripada idea itu dapat dianalisis dengan tepat. Dan selepas mesyuarat petang, Jeff mula melakukan apa yang dipesan oleh bosnya, membuat kajian. Dengan membaca banyak artikel di internet sehingga akhirnya dia menemui satu artikel yang menyatakan bahawa pada tahun itu internet telah meningkat sebanyak 2,300%. Oleh itu, Jeff beranggapan dia perlu segera mengambil kesempatan itu. Malam itu, Jeff berbual dengan isterinya yang bekerja sebagai setiausaha di pejabat yang sama. Namun walaupun isterinya itu ada pekerjaan, dia merindui hobi lamanya iaitu menulis. Selama ini isteri Jeff berasa bosan tetapi dia terpaksa terus bekerja kerana itu adalah punca rezekinya. Ternyata Jeff juga mengalami perkara yang sama, dia sememangnya mempunyai impian untuk membuka syarikat baru.
Dia tidak mahu mengorbankan kerjayanya yang sangat cemerlang, tetapi isteri Jeff sebenarnya menyokong suaminya untuk memulakan perniagaan barunya. Isterinya cuba meyakinkan Jeff bahawa Jeff boleh melakukannya. Jeff juga memberitahu hasil kajian beliau yang menyatakan tentang pertumbuhan internet sangat cepat. Dia mula berfikir, kalau mula berniaga dari internet, dia akan dapat pendapatan yang besar. Malangnya ketika ini Jeff masih memikirkan apa sebenarnya yang diperlukan oleh orang ramai, yang dia ada berpotensi untuk dijadikan perniagaan yang sangat besar. Keesokan harinya Jeff menjalankan kajiannya. Dia memerhati aktiviti orang ramai dan meneliti untuk mencari peluang perniagaan yang boleh dieksploitasi melalui internet. Kemudian pada waktu malam Jeff memikirkan idea itu. Dia menulis senarai untuk menjual di internet tetapi semuanya tidak sesuai. Dia teringat bahawa isterinya, yang hobinya menulis. Jeff berfikir tentang membuat penyelidikan mengenai industri buku. Keesokan paginya Jeff kembali membuat penyelidikan. Dia terus ke perpustakaan untuk mengukuhkan idenya tentang industri buku malam tadi. Dan semasa dia berada di perpustakaan Jeff melihat rak buku yang menjulang tinggi dan pada saat itu dia menyedari bahawa ada hadnya. Apabila terdapat begitu banyak buku yang ditulis dan diterbitkan setiap tahun, Jeff menyatakan pendapatnya kepada David. Dia mendapat idea untuk menjual buku melalui internet. Jeff menunjukkan idenya dengan pengiraan data dan keuntungan seperti yang diminta oleh David semalam. Jeff berkata pada masa ini buku fizikal sangat terhad, dan kerana itu, Jeff ingin membuka kedai buku di internet yang tidak akan dikekang oleh ruang atau masa. Malangnya David tidak menyambut idenya yang baik. David berpendapat kedai buku dalam talian tidak mempunyai masa depan yang baik, lebih-lebih lagi industri buku ketika ini dikuasai oleh Barnes dan Noble. Jika Jeff masih berkeras untuk menjual buku atau bimbang perniagaan itu tidak akan bertahan lama. Jeff berhasrat untuk berhenti dari pekerjaannya walaupun dia sudah mempunyai kehidupan yang mantap. Dia masih mahukan impiannya untuk membuka syarikat sendiri dan atas sebab itu, Jeff juga meminta isterinya berhenti kerja sekarang. Dia tidak mahu berpisah dengan isterinya, lebih-lebih lagi apabila dia memerlukan sokongan dalam mencapai matlamatnya. Selain itu, isteri Jeff boleh menikmati semula hobinya menulis tanpa menunggu lama. Keesokan harinya Jeff segera menghubungi semua kenalannya. Dia meminta kenalannya untuk menjadi pelabur dalam perniagaan baru ini. Tetapi malangnya ramai yang menolak Jeff dan tidak berminat untuk melabur. Jeff mengira modal yang baru dikumpulnya ialah $50,000. Jumlah ini masih jauh dari sasarannya dan dianggap sebagai jumlah yang kecil untuk memulakan perniagaan. Jeff pulang ke kampung dan bertemu dengan ibu dan ayahnya untuk mendapatkan bantuan keuangan. Jeff juga berkata, kini dia dan isterinya telah berhenti kerja kerana bakal memulakan perniagaan baharu iaitu kedai buku dalam talian. Jeff menjelaskan, pada masa kini internet telah menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan dan disebabkan itu dia ingin mengambil kesempatan daripada itu kerana keuntungan boleh digandakan. Selepas menjelaskan segala-galanya yang dikatakan Jeff bahawa niat sebenarnya adalah untuk menjemput ibu bapanya menjadi pelabur pertama dalam perniagaannya. Sebagai modal wang sebanyak $300,000 untuk anak kesayangan mereka. Jeff segera mengucapkan terima kasih kepada ibu ayahnya. Dia berasa sangat gembira dan terharu melihat sokongan daripada ibu bapanya. Jeff pun mengajak isterinya untuk melihat matahari terbit yang sangat indah di situ. Jeff mengatakan nama syarikatnya adalah Kadabra seperti mantra dalam trik. Jeff menghubungi Paul, seorang programmer yang berspesialisasi dalam desain web. Jeff sangat ingin memaksimalkan idea dan potensi yang dimilikinya agar menjadi sesuatu yang sangat bagus. Paul juga mencadangkan temannya bernama Shal yang merupakan programmer yang profesional dalam penggodaman data. Akhirnya Jeff menghubungi Shal kerana dia memerlukan kepakaran untuk membuat katalog di laman web bukunya. Nama Kadabra di dinding garaj sebagai nama perniagaan barunya. Dia datang ke pejabat Jeff dan mula mengikut rentak kerja bos baharunya. Merancang kandungan laman webnya membolehkan sistem yang boleh memudahkan pelanggan menggunakan laman webnya. Jeff kemudiannya mengadu bahawa dia masih tidak menulis nama syarikatnya. Dia ingin menukarnya tetapi tidak menemui nama yang sesuai. Dan selepas mendengar aduan Jeff, Shal mencadangkan nama bermula dengan huruf A. Kerana sistem mesin, Jeff meminta Shal dan Paul untuk merancang laman webnya dengan reka bentuk yang membuatkan pengguna merasa sangat diutamakan dan juga dihargai.
Contohnya dengan menyediakan penghantaran terpantas dan pilihan buku terlaris supaya pelanggan berasa dilayan dengan baik. Keesokan harinya Jeff membaca kamus dan mencari istilah bermula dengan huruf A, dan dari situ Jeff menemui perkataan Amazon. Jeff mula membayangkan sungai Amazon sebagai sungai terpanjang di dunia, bersedia untuk berfikir bahawa nama sesuai dengan perniagaannya. Pada tahun pertama, Amazon tidak mempunyai ramai pelabur yang boleh menyebabkan bankrupt dalam syarikat. Walaupun pada mulanya Amazon adalah kedai dalam talian yang menjual buku, Jeff bercadang untuk menjual barangan yang tidak berkaitan dengan buku seperti video muzik dan barangan elektronik adalah strategi yang berkesan, kerana ia menjadikan Amazon salah satu daripadanya kedai dalam talian terbesar. Keesokan harinya Shal berniat untuk meninggalkan syarikat itu. Dia telah pun menulis surat peletakan jawatan. Kemudian tiba-tiba satu mesej masuk ke laman web mereka dan setelah diperiksa ternyata ia adalah tempahan mereka. Semua pekerja Amazon.com berasa gembira kerana akhirnya mereka telah terbayar. Amazon terus berkembang secara global dan menjadi salah satu jenama yang paling terkenal di seluruh dunia. Pada awalnya, bermula sebagai kedai buku dalam talian, tetapi cepat berkembang menjadi platform e-dagang yang menyediakan pelbagai produk, daripada buku kepada elektronik, fashion, makanan dan banyak lagi. Jeff mempunyai visi yang berpandangan jauh, dan dia terus mengembangkan perniagaan Amazon. Kisah ini diambil dalam buku Jeff Bezos, An Extraordinary Life, mengarang tentang kunci kejayaan dan pengajaran yang boleh dipelajari daripada kehidupan dan perjalanan kerjayanya.